akan sedikit sebanyak mendapat gambaran. Ini tentang mengenali lebih lanjut tentang dunia ketiga, negara-negara dunia ketiga dan bagaimana mereka ni berhadapan dengan situasi rakyat dengan pelbagai keadaan, dan misi K ini meneropong dunia luar dengan mengetahui apakah yang perlu dilakukan terhadap situasi yang melanda negara-negara ketiga, negara dunia ketiga ini dengan kudrat yang ada daripada kita di Malaysia ini. Untuk menceritakan lebih lanjut tentang program misi K ini ialah bersama kita hari ini ialah Zia Aghi Abdul Ghaffar, penerbit yang tidak asing lagi. Zia. Selamat pagi. Selamat pagi. Minta maaf lah tak datang pagi-pagi ni. Okey, tak apa. Tak apa ya. Nak promote program datang pagi kan biasalah kan. Itulah dia. Okey, dan di sebelah Zia yang bekerjasama untuk menjayakan misi K ni ialah Haji Nur Azam Abu Samah, naib Presiden 2 Mercy. Apa khabar? Baik. Assalamualaikum. Assalam. Dan juga di hujung sana ialah Dr. Baharudin Suri, Ketua Biro Misi Kemanusiaan Haluan. Haluan ni Pertubuhan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia. Itu dia dengan nama yang cukup hebat. Terima kasih juga sudi bersama kami. Dan episod malam ni kalau kita lihat promo tu lebih menjurus kepada satu negara yang berhadapan dengan bilangan rakyat yang cukup tinggi, jumlahnya yang mengidap bibir sumbing di Bangladesh. Ini episod yang pertama. Okey, sebelum cerita tentang episod pertama ni, secara keseluruhan misi K ni. Misi K atau misi kemanusiaan berdurasi setengah jam, tayang setiap Rabu bermula malam ni, berakhir 24 Oktober. So kita cover, premis dia lah untuk kita cover event yang diusahakan oleh NGO Malaysia, melakukan misi kemanusiaan di luar lah, dengan pelbagai bentuk bantuan dan negara yang dilawati lah. Antaranya Bangladesh, Thailand, Indonesia dan juga di Kemboja. So kalau di Bangladesh ni kita tengok kita punya misi ialah untuk repair bibir sumbing dan langit berlubang, dan yang lain-lain seperti bantuan air, bantuan pendidikan, macam di Kemboja bantu masyarakat Islam Champa dari sudut pendidikan. Dan yang lain-lain. Okey, untuk misi K yang episod pertama malam ni di Bangladesh ni berkolaborasi bersama dengan Mercy. Mercy Malaysia. Manakala di Kemboja dengan Haluan. Okey, kita fokus pada yang malam dulu. Jadi Mercy bagaimana kerjasama dengan media tu dah selalu sangatlah ya. Dan bila bercakap tentang projek-projek kemanusiaan ni di negara-negara dunia ketiga ni, pemilihan tu bagaimana? Pada kebiasaannya kalau kita lihat program-program yang nak Mercy Malaysia lakukan merupakan program kesinambungan daripada bencana itu sendiri. Yang mana kami awal pertubuhan Mercy Malaysia akan pergi ke kawasan-kawasan seperti peperangan dan menolong mangsa peperangan. Dan selepas daripada, saya ingat daripada pertama sekali di Kosovo, lepas tu Afghanistan, Iraq, dan selepas daripada itu kita mula nak bagi bantuan kemanusiaan di pada bangsa-bangsa bencana alam jugalah. So termasuk saya rasa lepas tsunami itu dia betul-betul mengubah satu persepsi yang baru, yang mana Mercy Malaysia daripada NGO kemanusiaan berubah kepada koordinator kemanusiaan, yang mana kami mula bergabung dengan partner-partner yang dah pun established di kawasan setempat lah. Contohnya macam di Bangladesh sendiri kami bergabung dengan Dhaka Community Hospital, dan juga partner kami daripada Malaysia adalah daripada Hospital University Sains Malaysia, mana kami berusaha untuk melakukan rawatan terhadap rakyat yang berbibir sumbing ini, dan alhamdulillah program ini dah berjalan dengan baik selama beberapa kali lah. Ini pihak mereka merujuk atau memohon kerjasama daripada Mercy ataupun Mercy mencari mereka pihak-pihak yang memerlukan ini? Itulah, pada kebiasaannya kita ambil kesinambungan daripada bencana. Selepas daripada misalnya di Bangladesh pada waktu itu bencana besar banjir selepas berada membantu di fasa emergency, kita akan meneruskan di fasa recovery. Biasanya bila tabung tu ada dana lagi, kita akan teruskanlah. Dan program ni kita tidak akan lakukan sendiri. Kita akan lakukan dengan satu lagi partner. Maknanya keperluan untuk mewujudkan kesinambungan tu dilihat daripada Mercy sendirilah, bukan kata pihak mereka kata Mercy boleh tak tolong stay lagi sebab kita ada banyak atas inisiatif Mercy sendiri. Okey. Dan episod seterusnya yang di Kemboja tu episod kedua atau macam ketiga.
Okey, ini pula satu yang menarik yang akan pastinya memberikan pendedahan yang baru. Mungkin doktor nak kongsikan tentang apa yang dilakukan di sana. Okay. Pertamanya saya terima kasih kepada MHI TV3. Jadi haluan ini insya-Allah satu pertubuhan yang bermotokan berakhlak, mendidik dan berbakti. Jadi 3 komponen ni insya-Allah dalam setiap misi bantuan kebajikan, sama ada bencana alam ataupun kancah peperangan, sebagaimana yang saya mesti tadi sebut, kita ada kesinambungan. Jadi berbalik kepada satu program yang kita laksanakan, bukan satu yang one off. Kita bagi bantuan dan kita tinggal. Jadi kita akan langsungkan kepada satu peringkat penerusan. Jadi especially di Kamboja ni insya-Allah kita melihat setelah peristiwa kekejaman, peristiwa hitam kekejaman rejim Pol Pot tahun 1975-78. Maknanya di sana masyarakat Kamboja, termasuk yang Islam dan bukan Islam, dia melalui fasa yang sangat teruklah dari segi sosioekonomi, pendidikan dan untuk pembangunan keseluruhan masyarakat tadi. Jadi kita melihat di sini sejak tahun 2002 lagi insya-Allah haluan telah memasuki Kamboja dengan agenda untuk memperbaiki atau meningkatkan modal insan kepada masyarakat Myanmar, khususnya masyarakat Islam di situ. Jadi kita melihat kalau kita bawa bantuan, kita bagi tanpa individu yang memiliki modal insan yang jadi tak boleh meneruskan perjalanan. Jadi melalui usaha pendidikan ni memberi ruang dan peluang pada anak mereka melanjut pelajaran sama ada di Malaysia. Kebanyakan kita bawa ke Malaysia lah. Sebab tu kita sambung pelajar. Dan ada yang kembali, insya-Allah mereka akan meneruskan agenda pembangunan. Di situ kita melihat satu yang usaha yang lebih berkesan daripada kita memberi bantuan secara one off begitu. Kita nampak ada usaha kesinambungan di situ kan. Dan ada follow up dalam kata lain. Okey, sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang produksinya, tadi bila bercakap tentang misi ke Kamboja ni, kalau sesuatu negara itu berhadapan dengan peristiwa perang, gempa bumi atau sebagainya, kita nampak terpampang luas di dada-dada akhbar di media secara meluas liputannya. Kalau tempat-tempat terpencil seperti Kamboja yang mempunyai latar sejarah yang begitu membuatkan rakyatnya terkesan daripada apa yang telah berlaku dan kemudian tidak didedahkan kepada umum, bagaimana pihak haluan mengenal pasti? Adakah juga atas inisiatif sendiri ataupun ada pihak di sana yang menjemput atau bagaimana? Mungkin untuk pertamanya setelah kita meninjau sendiri di sana, dan di sana kita bekerjasama dengan NGO ataupun di sana kita khususnya untuk pendidikan ni kita bekerjasama dengan Jabatan Mufti Kamboja. Yang sebenarnya Jabatan Mufti Kamboja ni adalah satu agensi yang dikhususkan untuk melihat pembangunan umat Islam di sana. Jadi kalau kita lihat selepas peristiwa hitam tu, insya-Allah Kamboja keseluruhannya membangun cukup lambat hingga kan tiada peruntukan khas ataupun pembangunan khas untuk umat Islam, hanya diserahkan kepada Jabatan Mufti. Jadi memang kita tidak nafikan banyak individu ataupun syarikat ataupun yang datang ke sana melaksanakan pembangunan infrastruktur saja, tapi tidak melalui satu perancangan yang khusus. Bukan perancangan keseluruhan lah. Apatah lagi diserahkannya kepada pihak Mufti saja untuk membangunkan semuanya. Maksud saya tadi ada yang tidak melalui Jabatan Mufti. Mungkin datang ke sana hanya membuat misalnya surau masjid, tetapi pengisiannya tidak ada. Misalnya yang paling jelas di sana adalah pendidikan anak-anak. Saya dipahamkan hampir 25% anak-anak sana yang tidak mendapat pendidikan. Ini satu kerugian lah kalau sekarang ni Myanmar mula membangun, kalau tidak ada pembangunan modal insan pada anak-anak ni, kita bimbang insya-Allah mereka akan ketinggalan untuk seterusnya. Jadi di sana kita bekerjasama dengan Jabatan Mufti dan juga kita mengajak NGO lain daripada luar negara untuk bersama kita untuk menekankan aspek pendidikan ni. Kehadiran haluan tu kena pada masanya lah. InsyaAllah. Dan dari segi liputan dan juga rakaman yang dibuat, ini boleh dianggap sebagai satu episod, satu laporan khas. Dan dari segi treatment dia dan cabaran untuk memastikan betul-betul terkesan
kerana seperti yang kita bincang tadi dengan Haji Nur Azam, kata ini adalah sumbangan duit daripada rakyat Malaysia. Nak tahu duit yang disumbangkan ke mana, inilah dia NGO yang melunaskan tanggungjawab masing-masing. Jadi dari segi menyampaikan itu kepada penonton, bagaimana Zia? Pastinya punya cabaran tersendiri. Cabaran yang banyak kan. Sejak daripada pre-production. Tapi kita punya matlamat tu macam mana masalah cabaran dari segi pre-production, production dan post tu. Tapi yang penting tu kita punya matlamat tu kita nak capai ialah untuk kita nak bagi tahu yang NGO kita ni sebenarnya aktif, bukan saja kat dalam negara dan negara kita nampak, kat luar negara ni kita tak nampak. So kita nak kena portray benda ni. Same time supaya apabila sumbangan yang diterima kepada NGO ni dapat orang ramai tahu ke mana dia disalurkan, channel dia kat mana kan. Dan at the same time yang paling besar sekali ialah supaya kita dapat melahirkan semangat untuk membantu kepada penonton. Bila tengok okey, kita budak-budak pun boleh tengok okey, bila ada orang ada masalah kita tolong. Itu antara tu lah. Jadi cabaran dia, salah satu dia kadang-kadang bila kita sampai kat satu event tu, kita tengok macam tak ada apa-apa biasa kan, tapi bila kita balik tu kita akan rancang dan at the same time kita akan edit tu dalam kadar yang macam mana kita nak tackle ni kan. Kalau kita buat slow pace, nanti kita kena bagi in a way, kena play around. Sila situasi tu kadang-kadang bila kita ke sana, kita nampak macam kehidupan biasa. Nak dirangkumkan dalam masa yang cukup singkat itu adalah satu yang mencabar bagi pihak produksi. Apapun, terima kasih banyak cuti bersama kami. Zia, all the best kepada anda. Haji Nur Azam Abdul Samad, terima kasih cuti bersama kami, dan Syabas juga atas kerjasama ini. Dr. Baharudin Suri, terima kasih juga, dan Syabas juga atas kerjasama diberikan. Terima kasih banyak-banyak cuti bersama kami. Dan jangan lupa untuk menyaksikan malam ini Misi K. Dan kita harap di penghujung program Misi K itu kita akan senyum dan tahu okey, sumbangan saya dah sampai ke sini. Alhamdulillah, dan terus menggalakkan kita untuk terus memberikan sumbangan. Terima kasih kalian sudi link ke MHI, dan insya-Allah dalam kerjasama akan datang dan episod akan datang banyak lagi yang akan dikongsikan oleh Zia dan kawan-kawannya dalam Misi K. Kita nak ke satu bingkisan memaparkan aktiviti lasak 4x4 ni. Biasalah macam-macam aktiviti membabitkan sukan lasak ini, dan antara lain ini yang kami nak kongsikan di dan juga menunjukkan tempat-tempat bersejarah seperti Batu Hidang dan juga Batu Gajah. Nat ada ceritanya, saksikan.